Okey, kita tengok soalan nombor 2A. Okey, cari had. Okey, X menghampiri kosong tu, 3X tolak 1. Okey. Sama dengan, okey, gantikan kosong ke dalam X itu je. 3 kosong tolak 1. So, dapat negatif 1. Okey, so kita proceed kepada soalan seterusnya. Okey, untuk B. Had X menghampiri negatif 3, punca kuasa 10 tolak 2X. Okay, so gantikan negatif 3 ke dalam X sahaja. So, punca kuasa 10 tolak 2, negatif 3, kita akan dapat 10 tolak, negatif-negatif tu jangan lupa, positif, 2 darab 3, 6. So, kita dapat 16. Oh, tambah tolak 4. Okay, next. Untuk 2C. Untuk 2C, had X menghampiri negatif 3, X kuasa 2 tambah X tolak 6 per X tambah 3. So, X kuasa 2 tambah X tolak 6 tu kita kena faktorkan. Okey, bila kena faktorkan, awak ingat balik yang dulu tu awak faktorkan macam mana. Okey, kita faktorkan macam awak dah pernah belajar dulu. Okey, so dari sini guna EQN pun boleh. Mana yang tahu tu kan. So, X tambah 2, X tolak 2, X tambah 3, X tolak 2. Tutup kurungan balik. Okey. Per dengan X tambah 3. So, X tambah 3 tu ungkapan tu kita boleh cancelkan sebab dia sama kan, dia bahagi-bahagikan. So, X tambah 3 per X tambah 3 tu kita boleh cancelkan. So, kita akan dapat X tolak 2. Jadi, masukkan nilai negatif 3 ganti kepada X. So, dapat negatif 3 tolak 2 dapat negatif 5. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Cari dy dx dengan menggunakan prinsip pertama bagi setiap fungsi fx berikut. So, prinsip pertama ni, kalau kita nak tahu prinsip pertama tu, kita tambah dengan delta x. So, y tambah delta y, x tambah delta x. So, kita tengok 1C. Okey, 1C, y sama dengan negatif 4x. So, setiap benda y tu, kita tambah dengan delta y. So, y tambah delta y sama dengan negatif 4. X tu, x tambah delta x. Setiap tu kita tambah delta. Okey. So, yang tu persamaan tu pertama kan. Kita ambil balik persamaan asal ataupun kita kembangkan dah dulu. Okey, kita tulis persamaan asal y sama dengan negatif 4x. Okey, ataupun awak kembangkan dulu pun boleh. So, kita kembangkan. Y tambah delta y sama dengan negatif 4 darab x tambah 4 delta x. Okey, so salin balik persamaan pertama tu, y sama dengan negatif 4x kat bawah. So, kita boleh tolakkan kedua-dua persamaan tu. Okey, kita tolakkan persamaan tu. Kita akan dapat delta y sama dengan, kita boleh potong y tolak y kosong kan. So, tinggal delta y sama dengan negatif 4 dengan negatif 4 itu tolakkan dapat kosong. So, tinggal negatif 4 delta x. Okey. So, dy dx sama dengan negatif 4 delta x. Bawa delta x tu ke y tu per kan. Sama dengan negatif 4. Jadi, dy dx sama dengan negatif 4. Okey, kita teruskan kepada soalan nombor nombor berapa? 1D. Y sama dengan 6x kuasa 2. Jadi kat sini y kita jadikan y tambah delta y. So, x tambah delta x. Kena ingat tu. Bila prinsip pertama yang dua-dua tu kena apply. Jadi y tambah delta y sama dengan 6
X tu ada kuasa 2 kan? Kurungkan dia. Jadi tulis X tambah delta X kuasa 2. Okey, kembangkan macam awak kembangkan persamaan kuadratik walaupun ada delta kat situ. Kembangkanlah. Okey, Y tambah delta Y sama dengan 6 tu kekal dulu. Okey, X kuasa 2 tambah 2 darab X darab delta X, kita akan dapat 2X delta X. Okey, tambah delta X kuasa 2. Bagus. Okay, so dah dapat persamaan tu. Kita kembangkan lagi. 6 tu tak selesai. Kita darabkan 6 tu. Y tambah delta Y sama dengan 6X kuasa 2 tambah 12X delta X tambah 6 delta X kuasa 2. Okey. So, dah dapat persamaan tu. Kita ambil balik persamaan yang awal tadi. Y sama dengan 6X kuasa 2. Kita tulis kat situ. Okey. So, kita tolakkan dia. Okey. Ambil tu. Okey. Bila tolakkan dia, Y tolak Y, kosongkan. So, bahagian belah sini tu tinggal delta Y. So, delta Y tinggal sama dengan 6X kuasa 2 dengan 6X kuasa 2. Kalau kita tolakkan, hapuskan. Jadi, delta Y sama dengan 12X delta X tambah 6 delta X kuasa 2. So, banyak sangat delta X. Okey, jangan risau. Jadi, kita bahagikan semua. Okey, saya salin dulu lah. Delta Y sama dengan 12X delta X tambah 6 delta X kuasa 2. So, kita bahagikan semua dengan delta X. Mudah macam tu. Okey, bahagikan semua. Delta Y bagi delta X. 12X delta X bagi delta X. Itu pun yang last kali tu membahagi delta X. So, depan tu delta Y per delta X sama dengan 12X tambah 6 delta X. Delta X ada lagi. Nak buat macam mana? So, kita buat delta X menghampiri kosong. Jadi, bila delta X menghampiri kosong, dy dx, kita akan dapat 12X tambah 6 darab kosong kan. Jadi, dapat 12X sahaja. So, dy dx, kita akan dapat 12X. Okey, jelas ya? Okey, kita proceed ke soalan nombor 2. Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak X tambah 7. Cari dy dx dengan menggunakan prinsip pertama. Ingatkan balik. Y kita jadikan Y tambah delta Y. Bagus. X kita jadikan X tambah delta X. So, dia akan jadi panjang. Okey, Y tambah delta Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak X tambah delta X kuasa 2 tolak X tambah delta X tambah 7. So, yang mana kuasa 2 tu kita kena kembangkan. Okay, salin balik. Y tambah delta Y sama dengan 2. X kuasa 2 tambah 2 delta X. 2X delta X. Okey. Jangan silap situ. 2X delta X tambah delta X kuasa 2. Okey, tolak X tolak delta X tambah 7. Bertambahlah panjang lebar tu kan. Okey. Y tambah delta Y sama dengan darab masuk 2 tu dulu. 2X kuasa 2 tolak 4X delta X tambah 2 delta X kuasa 2 tolak X tolak delta X tambah 7. Okey, jadi dah dapat satu persamaan yang panjang. Kita ambil balik persamaan pertama. Okey, salin balik persamaan pertama. Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak X tambah 7.
Okey, so kita tolakkan kedua-dua persamaan itu. Kena tengok. Tolakkan kedua-dua persamaan itu. So, okey, siapa yang ni boleh terus buat. Boleh terus tengok kerja awak tu dah siap betul ke tak. Okey, so bila tolak Y, saya potongkan je, senang yang tolak-tolak tu kan. Benda yang sama kita potong je. Okey, delta Y sama dengan, yang tinggal negatif 4X delta X tambah 2 delta X kuasa 2 tolak delta X. So, lepas ni nak buat apa? Okey, ya betul. Lepas ni kita bahagikan dengan delta X. Senang je kan? Bahagi je semua dengan delta X. So, kita salin balik. Bahagi dengan delta X. Semua. Setiap ungkapan tu bahagi dengan delta X. Okey. So, delta Y per itu bahagi dah tu. Saya dah buat. Okey. So, dy dx sama dengan bila ni kita delta Y delta X dulu sama dengan negatif 4X. Itu dah cancel, abaikan. Tambah 2 delta X tolak tambah 1. Silap tu. Okey. So, delta X menghampiri kosong. Dy dx sama dengan negatif 4X. 2 delta X tu dah kosong. Okey, itu jawapan sebenar. Okey, next. Dengan menggunakan prinsip pertama, cari fungsi kecerunan bagi lengkung Y sama dengan 3 tambah X tolak X kuasa 2. Prinsip pertama lagi. Okey. Y, ingat balik Y tambah delta Y, X tambah delta X. So, Y sama dengan 3 tambah X tolak X kuasa 2. Delta Y. Y tambah delta Y sama dengan 3 tambah X tambah delta X tolak kurungan X tambah delta X kuasa 2. So, Y tambah delta Y sama dengan 3 tambah X tambah delta X tolak, kembangkan kat situ. X kuasa 2 tambah 2X delta X tambah delta X kuasa 2. Okey, jadi negatif-negatif tu buat lagi sekali. Y tambah delta Y sama dengan 3 tambah X tambah delta X tolak 2X kuasa 2 tolak 2X delta X tolak delta X kuasa 2. Careful dengan simbol negatif tu. Okey. So, dah dapat satu persamaan yang sangat panjang. Salin balik persamaan pertama tadi di bawah persamaan yang panjang. Sebab kita nak tolakkan dia. Okey, ada yang dah ingat. Bagus. Okey. So, tolakkan Y habis. 3 habis. X habis. Negatif X kuasa 2 habis. Jadi, tinggal apa? Ya, betul. Yang dah buat check. Delta Y sama dengan. Okey. Siapa yang belum buat, fahamkan betul-betul tu. Yang dah buat, bagus. Delta Y sama dengan delta X tolak 2X delta X tolak delta X kuasa 2. Okey. Benda tu tak selesai lagi. So, betul kita kena bahagi dengan delta X. So, bagilah semua delta X. Bagi delta X, bagi delta X. So, kita akan dapat 1 tolak 2X tolak delta X. Jadi, apabila delta X menghampiri kosong, dy dx sama dengan 1 tolak 2X. Okey, selesai untuk
pembezaan prinsip pertama. Okey, kita sambung kepada sekarang ni pembezaan terbitan pertama. Beza prinsip pertama dengan terbitan pertama. Bila terbitan pertama, kuasa dia kita kurangkan 1. Okey. Contoh 1A, 4/5 X kuasa 10. Macam dah diterangkan dalam video yang hari tu. Kalau terbitan pertama, Y sama dengan AX kuasa N kan. Okey. Ingat balik yang dulu YouTube yang hari tu. Dalam buku teks pun ada. Y sama dengan AX kuasa N. Kalau kita bezakan dia, bezakan tu terbitan pertama lah. Okey, dy dx sama dengan N kuasa dia tu bawa ke depan. AX kuasa dia kurang 1. Maksudnya kita tolak kuasa dia dengan 1. Okey, so kita berbalik kepada soalan 1A. 1A sama 4/5 X kuasa 10. Okey, kuasa 10 tu bawa ke depan. Siapa yang dah buat boleh check cepat. Dy dx sama dengan 10 bawa ke depan. Jadi dah salin balik 4/5. Sekejap. Okey, tukar warna pen. Dy dx sama dengan 10 ke depan, 4/5 X kuasa 10 tolak 1. So kita akan dapat, nampak tu, kuasa dia bawa kat depan, kuasa dia kurang 1 tolak 1. Okey, yang tak faham boleh follow balik semula. So tak mustahil awak tak faham, dah banyak kali contoh. Okey. Tapi benda tu akan jadi mustahil kalau awak tak belajar. Okey. So 5 darab 1, 5 darab 2, so 8 X kuasa 9. Darab tu kalau tak sure, tekan je kalkulator. Okey, untuk nombor 1B, negatif 2 X kuasa 4. Okey, 4 bawa ke depan. 4 darab negatif 2. X kuasa 4 tolak 1. So, kita akan dapat negatif 8 X kuasa 3. Okey, kuasa tolak 1. Tu penting. Dy dx 4 darab negatif 2 adalah negatif 8. Kalau tak sure nak kira, nak darab macam mana, guna kalkulator. Okey, next. 1C. 3/4 X kuasa 8. So, masalah sekarang X dia dekat bawah. So, jangan jadi masalah. X dia bawa naik ke atas. Bila bawa naik ke atas, hukum indeks cakap, bila bawa naik kuasa ke atas, X tu ada negatif. So, 3/4 X kuasa negatif 8. So, negatif 8 tu bawa ke depan. 3/4 X kuasa negatif 8 tolak 1. Okey. 1C, 3/4 X kuasa 8. Bila jadi macam ni, X kuasa negatif, kuasa 8 tu bawa ke atas, jadi X kuasa negatif 8. Itu hukum indeks. Kalau bawah, bawa naik atas, jadi negatif. So, dy dx negatif 8 bawa ke depan. Negatif 8, 3/4 X kuasa negatif 8 tolak 1. Okey, so kita akan dapat negatif 8. Itu kita boleh permudahkan, dapat 2 darab 3 negatif 6 X kuasa negatif 9.
So, dy dx sama dengan negatif 6 per, bawa turun balik. Jadi, negatif 6 per x kuasa 9. Okey, next. Soalan seterusnya. 1D. 6 per punca kuasa 3x. Okey. Bila hukum indeks, punca kuasa adalah 6 per x kuasa. Ya, ada yang dah ingat. 1 per 3. Bila punca kuasa 3, 1 per 3. Punca kuasa 2, 1 per 2. Okey. So, bawa naik x tu ke atas. Jangan biar kat bawah. So, 6x negatif 1 per 3. Okey. So, bezakan d dx sama dengan negatif 1 per 3 bawa depan. 6x kuasa negatif 1 per 3 tolak 1. Okey. So, kita dapat 3 dah 1 dah 2. Okey. Negatif 2x kuasa negatif 4 per 3. Ada negatif lah. Negatif 1 per, hutang 1 per 3. Hutang lagi 1. Jadi, negatif 4 per 3. So, sama dengan, bila negatif, tengok tu. Apa nak buat? Betul. Negatif 2 per x kuasa 4 per 3. Okey, nak permudahkan lagi. dy dy. Cuba tuliskan. Sepatutnya d dx sahaja. Y tak perlu. Negatif 2 per, gitulah dia. Cuba tulis besarkan sikit. Okey. Next, 1E. Negatif 12 punca kuasa 3 x kuasa 2. Okey, tukarkan dulu dalam bentuk negatif 12 x kuasa, punca kuasa 3 adalah 1 per 3 kan. X kuasa 2 kuasa 1 per 3. So, negatif 12 x kuasa 2 per 3. Itu punca, ingatlah punca kuasa 3 kuasa 1 per 3 tu awak kena ingat. Okay, so d dx sama dengan 2 per 3 bawa ke depan, darab 12 x kuasa 2 per 3 tolak 1. Okay, so kita akan dapat negatif 8 x kuasa negatif 1 per 3. Bila negatif, bawa turun bawah. Negatif 8 per x kuasa 1 per 3. Bila kuasa 1 per 3 bermaksud punca kuasa 3. Okay, so negatif 8 per punca kuasa x. Punca kuasa 3 x. Okay. Selesai. Okey, nombor 2. A. Bezakan setiap fungsi yang berikut terhadap x. So, A, 2A, 4x kuasa 2 tambah 6x tolak 1. So, dy dx dia adalah, 2 bawa ke depan. Jadi, 2 darab 4. Nak terus pun boleh. 2 darab 4, 8. Yang boleh congak tu boleh terus je. X kuasa 2 tolak 1 adalah kuasa 1 kan. Yang boleh congak terus dapat je. Tambah, buat satu-satu ni beza satu-satu. Tambah 6 x. 6 tu x kuasa 0 kan. Jadi bila kuasa 0 sama dengan 1. Okey. 8x kuasa 1 tambah 6. So 8x tambah 6. Kita terus kepada 2 B.
Okey, cikgu tunjuk kenapa 6x tu jadi 6. Okey, 6x tu adalah 6x kuasa 1. So, 1 buat depan. 6x 1 tolak 1. So, 6x kuasa kosong. Jadi, x kuasa kosong adalah 1. Okey, so 6 darab 1, 6. Okey, jelas Okey, nombor 2B. Ini bila ada punca kuasa macam tu, kena tukar ya. Kuasa dia kena tukar 1/2. So, 4/5 X kuasa 1/2 tambah 2. Punca kuasa X tu bawa naik ke atas. Okey, buat dulu. Punca kuasa X adalah X kuasa 1/2. Lepas tu bawa naik atas. Siapa yang dah cekap boleh terus. 4/5 X kuasa 1/2 tambah 2X negatif 1/2. 2X kuasa negatif 1/2. Okey. So, baru bezakan. Tadi tak bezakan lagi. Tadi baru simplify je. Kita tukar bentuk indeks tu kan. Okey, so D dx 1/2 bawa ke depan. Sama dengan 1/2 darab 4/5 X kuasa 1/2 tolak 1. Tambah 2. Okey, bagus. Negatif 1/2 bawa ke depan. Darab 2 X kuasa negatif 1/2 tolak 1. Okey, ni panjang sikit. So, permudahkan nombor dengan nombor dulu. So, dapat 2/5 X kuasa negatif 1/2. Okey, kita tengok tambah, tolak kan. Okey, so kurungkan dia dululah. Negatif 1 X kuasa negatif 3/2. So, 2/5 X tu bawa turun bawah balik. X kuasa 1/2 tolak X bawa turun lah, senang. 3/2. So, jawapan akhir 2/5 punca kuasa X tolak 1 punca kuasa X kuasa 3. Okey. Selesai nombor 2B. Sekarang pergi ke 2C. 9X tolak 4X kuasa 2. So, ni lagi senang. Ada dua cara. Okey. Okey, kalau ingat balik, okey. Cara pertama cikgu tunjuk. D dx 2 bawa ke depan, 9 tolak 4. X kuasa dia 2 tolak 1. Okey, darab balik, bezakan yang dalam tu. 9 tolak 4x kita bezakan, dapat negatif 4. So, negatif 2 darab negatif 4 kita akan dapat negatif 8. 9 tolak 4x kuasa 1. So, boleh darab masuk lah. Negatif 72 tambah 32x. Okey, cara kedua. Bila cara kedua, awak boleh pilih cara mana satu. Sama je. Kembangkan. Sebab kuasa 2. Kalau kuasa 2, kita boleh kembangkan. 9 tolak 4x kuasa 2. 9 kuasa 2. 81. Tolak 2 darab 9 darab 4. 36 darab 2. 72. Negatif 72x tambah 16x kuasa 2. Jadi, bezakan D dx sama dengan 81 hilang.
negatif 72. X jadi negatif 72. 2 bawa ke depan jadi 2 darab 16, 32. 32 X kuasa 1 kan. Macam tu. So jawapan akhir negatif 72 tambah 32 X. Sama je jawapan dia. So ikut sukawan nak guna cara yang mana satu. Okay, so sekarang kita proceed. Soalan nombor 1A. X tambah 4 kuasa 5. Jadi macam tadi, ni yang senang, paling mudah ni. 5 bawa ke depan jadi 5 bawa ke depan. Jadi dia tak ada cara lain, cara ni je. Okey, 5 bawa di dx, 5 bawa ke depan. So 5 x tambah 4. 5 tolak 1. So dia yang tertinggal tu kan. Tapi sebab x dia 1, kita darab 1 je. So 5x tambah 4 kuasa 4. Okey. Soalan 1H. 2x kuasa 3 tolak 4x tambah 1 kuasa negatif 10. Okey, negatif 10 bawa ke depan. Jadi negatif 10. 2x kuasa 3 tolak 4x tambah 1 kuasa dia negatif 10 tolak 1. Darab dengan, jangan lupa bezakan di dalamnya. Okey. Bezakan dalamnya, kita akan dapat 6x. Itu kita kena darab. 6x kuasa 2. Okey. Siapa yang boleh terus, boleh teruskan. Tolak 4x tambah 1. Tambah 1 tak perlulah. Okey. So, negatif 10. 2x kuasa 3 tolak 4x tambah 1 kuasa negatif 11 darab 6x kuasa 2 tolak 4 tutup kurungan. So, negatif 10 awak darabkan dengan 6x kuasa 2 tolak 4. Yang kuasa negatif 11 tu jangan kacau dah. So, negatif 60 x kuasa 2 tambah 40. Okey, kurungkan dia. So, yang satu lagi 2x kuasa 3 tolak 4x tambah 1 kuasa negatif 11. So, negatif 60x kuasa 2 tambah 40. Sebab negatif 11 tu kita bawa turun semua ke bawah. 2x kuasa 3 tolak 4x tambah 1 kuasa 11. Okey. Okey, untuk soalan 3A. Dia bagi nilai pula. Okey, so salin dulu. Y sama dengan 2x tambah 5 kuasa 4. Okey, bezakan dia dulu. Dia suruh cari dy dx. Jadi kita bezakan. 4 bawa ke depan. 4 2x tambah 5 kuasa 4 tolak 1. Darab. Apa beza dalam dia? 2. Jangan lupa yang tu. 2x bezakan jadi 2. Okey. So, 4 darab 2x kita akan dapat 8x. Darab 2x tambah 5 kuasa 3. 2 je. Bezakan dah dapat 2 tu Okey, 4 darab 2, 8. So, 8 darab 2x tambah 5 kuasa 3.
So, bila dia kata X sama dengan 1, dy dx sama dengan 8, gantikanlah X sama dengan 1. Tambah 5 kuasa 3. So, 8. 2 tambah 5 kuasa 3. 8. 7 kuasa 3. Kalau nak senang, tukar kalkulator direct dapat jawapan. Okay, so kita akan dapat 2, 7, 4, 4. Okay, kita sambung soalan nombor 3. Diberi fx sama dengan x punca kuasa x tolak 1. Cari nilai bagi f prime 5. F prime 5 ni bermaksud pembezaan. Pembezaan. Okay, kita tengok kat sini x adalah didarab dengan x tolak 1 kan. Jadi kita gunakan petua hasil darab. Okey, dalam petua hasil darab kalau ingat balik, y sama dengan uv. Jadi dy dx sama dengan u dv dx tambah v du dx. So benda tu awak kena ingat. So, kenal pasti dulu mana satu U, mana satu V. So, kita anggap U tu X, V tu adalah punca kuasa X tolak 1. Jadi, kita cari kat sini. U sama dengan X. Jadi, du dx sama dengan 1. V sama dengan, punca kuasa X tolak 1. So, yang ni adalah X tolak 1 kuasa bagus 1/2. Jadi dv dx, bezakan dia ke atas x, kita akan dapat kuasa tu bawa ke depan. Kemudian x tolak 1, kuasa 1 ni kita tolak 1. Jadi negatif 1/2. Okey, darab dengan yang bezakan dalam ni adalah 1. So kita akan dapat 1/2 punca kuasa X tolak 1. Kenapa dia kat bawah? Sebab ni ada simbol negatif. So, kita silangkan dia supaya kita tahu pasangan dia. Macam gitu. Okey. So, baru masukkan ke dalam persamaan. Iaitu, fx sama dengan X punca kuasa X tolak 1. So, f prime X sama dengan itu, yang ni Okey, u dv dx tambah v du dx. Jadi u dia apa? U dia adalah x. dv dx adalah, nampak dv dx adalah 1/2 punca kuasa x tolak 1 tambah v ni adalah punca kuasa x tolak 1. du ni adalah 1. Okey. Kemudian x darab 1 adalah x per 2 punca kuasa x tolak 1 tambah punca kuasa x tolak 1. Ni darab 1 je kan. Jadi nilai yang samalah. Okey, soalan dia nak adalah f prime 5 kan. Jadi masukkan 5 ke dalam f. Itu kita tengok, masukkan 5 ke dalam f. F prime 5 sama dengan 5 ini per 2 punca 5 tolak 1 tambah punca 5 tolak 1. So 5/2 punca 4, 5 tolak 1 4 tambah punca 4. Kemudian punca 4 ni adalah, ya betul, punca 4 ni adalah 2. So 5 darab 2 tambah 2. So kita akan dapat jawapan. Awak tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan 13/4. Okey, faham ya? Seterusnya kita sambung soalan nombor 4. Okey, untuk soalan nombor 4, cari kecerunan tangent bagi lengkung ini. Okey, sorry tak nampak pula. Okey, bagi lengkung ni y sama dengan x punca kuasa x kuasa 2 tambah 9 dx sama dengan 4. Bila kecerunan tangent bermaksud kita cari pembezaan dia dy dx. Dy dx tu adalah kecerunan tangent.
Okey, so ini adalah kita guna petua hasil. Ya, petua hasil darab macam tadi, iaitu okey, U sama dengan X. Jadi du dx sama dengan 1. V sama dengan punca kuasa X kuasa 2 tambah 9. Okey, V sama dengan X kuasa 2 tambah 9. Kuasa 1/2. Mesti tukar dalam bentuk ni supaya awak senang. Okey, jadi dv dx sama dengan kuasa dia bawa ke depan. X kuasa 2 tambah 9. Kuasa dia kurang 1. 1/2 tolak 1. Jadi negatif 1/2. Darab dengan apa beza dalam ni? Beza dalam ni 2x. Okey, so kita akan dapat ni potong dengan sini. So kita dapat x per, yang ni negatif kan? Jadi per lah dia dekat bawah. Punca kuasa x tolak 2 tambah 9. Okey, so kita masukkan dalam rumus. Rumus dia apa? Kalau y sama dengan uv, jadi dy dx sama dengan u dv dx tambah v du dx. Jadi u dia adalah x. So x darab dv dx dia yang ni. X per punca x kuasa 2 tambah 9 tambah v dia punca kuasa x kuasa 2 tambah 9 per du dx dia adalah 1. Sini per salah pula. Okey. Kemudian x darab x adalah x kuasa 2 per punca kuasa x kuasa 2 tambah 9 tambah punca kuasa x kuasa 2 tambah 9. Okey. Kemudian sebab dia kata dx sama dengan 4, jadi masukkan nilai 4 tu menggantikan x. Jadi 4 kuasa 2 per punca kuasa 4 kuasa 2 tambah 9 tambah punca kuasa 4 kuasa 2 tambah 9. So kita akan dapat sini. Okey, kita akan dapat kat sini. Guna kalkulator lah. Okey, guna kalkulator kita akan dapat 41/5. Okey. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan 5A. Okey, untuk soalan 5A, bezakan setiap berikut terhadap x. Yang ini adalah hasil, ya, hasil bahagi. Ini adalah petua hasil bahagi. Okey, untuk petua hasil bahagi, bila ada contoh y sama dengan u per v, maksudnya u bahagi v. Bila ada petua hasil bahagi, u bahagi v, kita boleh buat dy dx sama dengan v du dx tolak u dv dx per v kuasa 2. Okey, so kita tengok u dia berapa? Okey, u dia adalah 3. Jadi du dx adalah kosong. Okey, tak ada x tu kan? Okey, jadi satu lagi v sama dengan 2x tolak 7. dv dx sama dengan 2. Bezakan 7. Okey, so ingat dia mesti silang pangkah. Pasangan dia mesti silang pangkah. Jadi masukkan dalam rumus tu. D dx sama dengan v dia adalah 2x tolak 7 darab dengan du dx kosong. Senang je kan? Tolak u adalah 3, dv dx dia adalah 2 per v kuasa 2. V kuasa 2 adalah 2x tolak 7 kuasa 2. Okey, so kat sini ini kosong lah kan. Darab kosong, kosong. Jadi negatif, yang ni je darab. Negatif 6 per 2x tolak 7 kuasa 2. Okey, selesai. Okey, boleh juga kita buat, hanya ada cara lain. Boleh juga kita buat, okey, 3 per 2x tolak 7. Sama juga dengan 3. Yang ni kena 3 2x tolak 7 kuasa
Ya, kuasa negatif 1. So, bawa ke depan negatif 1, 3. Ni dx sama dengan, okey, salin balik 2x tolak 7 kuasa negatif 2. Bezakan yang dalam 2. So, negatif 3 darab 2 dapat negatif 6. Yang ni negatif kan? Per 2x tolak 7 kuasa 2. Sama juga. Mana-mana pun boleh, pilihan di tangan awak. Okey. Okey, untuk nombor 1A. 2y pula. Y sama dengan 3x kuasa 4 tolak 5x kuasa 2 tambah 2x tolak 1. Okey, dy dx sama dengan, okey, 4 bawa ke depan. Jadi 4 darab 3, 12. X kuasa 4 tolak 1, 3. Tolak 2 bawa ke depan. 2 darab 5, 10x kuasa 1. Tambah 2. Jadi, pezakan lagi sekali. D kuasa 2y per dx kuasa 2 sama dengan 36x kuasa 2 tolak 10. Okey, selesai. Mudah sangat kan? Okey, untuk nombor 2a. Okey, 2a tu fx sama dengan punca x tambah 1 per x kuasa 2. Jadi kita tengok. Fx sama dengan, okey, punca x ni kita tukar terus. Jadi, ya, x, okey, x kuasa 1 per 2 tambah, okey, 1 per x per 2 ni kita buat atas. Jadi, ya, x kuasa negatif 2. So, kita bezakan sekali dulu. Bezakan sekali f prime x sama dengan kuasa buat depan 1 per 2 x 1 per 2 tolak 1. Kuasa dia kita tolak 1. Okey, tambah. Yang ni x kuasa 2 kan? Yang ni bawa ke depan negatif 2. X kuasa negatif 2 tolak 1. So, 1 per 2 x 1 per 2 tolak 1 adalah negatif 1 per 2. Tak, tolak 2 x negatif 3. Kalau tak sure, tekan kalkulator untuk negatif positif tu. Okey, tak ada masa nak kira dengan tangan ke apa kan. Tekan kalkulator terus. Okey, so bezakan lagi sekali. Okey, kuasa yang ni, kita bila bezakan lagi sekali, kuasa yang ini kita bawa ke depan. Negatif 1 per 2. Okey, baru salin balik. 1 per 2 x kuasa negatif 1 per 2. Apa perlu buat kuasa dia? Ya, tolak 1. Macam tu je. Tolak. Ni bawa ke depan. So, negatif 3. 2 tu jangan dilupakan. 2x negatif 3 tolak 1. So, kat sini kita akan dapat, okey, darab je lah kan? Negatif 1 per 4. 2 darab 2, 4. X kuasa negatif 3 per 2. Negatif-negatif tambah. 3 kali 2, 6. X kuasa negatif 4. Okey, disebabkan kuasa dia negatif, X tu kita kena turun bawah. So, jawapannya kita akan dapat macam ni. Okey, ni negatif 1 per 4. X kuasa 3 per 2 tambah 6 ke atas per X kuasa 4. Okey, 3 per 2 tu kita boleh tulis dalam bentuk macam ni. Negatif 1 per 4 X punca kuasa 2 kuasa 3 tambah 6 per X kuasa 4. Okey, selesai. Senang je kan? Cuma awak perlu berhati-hati. Bila pengiraan macam ni lah. Yang kuasa-kuasa ni awak kena berhati-hati. Okey? Okey, kita sambung untuk soalan nombor 3. Untuk soalan nombor 3, yang ni.
Diberi Y sama dengan X kuasa 3 tambah 3X kuasa 2 tolak 9X tambah 2. Cari koordinat A dengan keadaan dy dx sama dengan kosong. Jadi dikata dengan keadaan dy dx sama dengan kosong. Ini. Bila dengan keadaan ini, kita buatlah dy dx dia. Okay, so Y sama dengan X kuasa 3 tambah 3X kuasa 2 tolak 9X tambah 2. So, dy dx sama dengan 3X. Bawa ke depan kan? Kuasa dia kurang 1. 3 tinggal 2. Tambah 2 bawa depan. 2 darab 3. X kuasa 1. Tolak. Okey, 9. Yang lain tak ada apa-apa. Okey. So, bila dikata sama dengan kosong ni adalah 3X kuasa 2 tambah 6X tolak 9 sama dengan kosong. Nampak? Ini. Okey. Kemudian. Apa tulisan pun. Okey. Yang ni kita boleh permudahkan. Bila permudahkan, bahagi semua dengan 3. So, kita akan dapat X kuasa 2 tambah 2X tolak 3 sama dengan kosong. Dari sini kita faktorkan. Okey, faktorkan X tambah 3, X tolak 1 sama dengan kosong, X sama dengan, okey betul, negatif 3, X sama dengan 1. Okey, so setiap satu ni kita masukkan balik ke dalam nilai asal untuk dapatkan nilai Y. Okey, so untuk dapatkan nilai Y, okey, mana? Y sama dengan 3X. Y sama dengan X kuasa 3 tambah 3X kuasa 2 tolak 9X tambah 2. So, untuk pertama, Y sama dengan negatif 3 kuasa 3 tambah 3 negatif 3 kuasa 2 tolak 9 negatif 3 tambah 2. So, kita akan dapat kat situ adalah 29. Okey. So, koordinat yang pertama adalah negatif 3, 29. Kita cari koordinat kedua. Apabila X sama dengan 1. Jadi, Y sama dengan 1 kuasa 3 tambah 3 1 kuasa 2 tolak 9 darab 1 tambah 2. Okey, so guna kalkulator kita akan dapat negatif 3. Okey, jadi koordinat yang kedua adalah 1 negatif 3. So kita seterusnya kita tengok ayat dia. Seterusnya cari nilai, kita bezakan kali ke 2. So, beza pertama kita akan dapat beza 2 kali dx kuasa 2. Okey, kita bezakan yang ni. So, dapat 6x tambah 6. So, kita letak negatif 3 ni ke dalam persamaan. 6 negatif 3 tambah 6. So, dapat negatif 12. Bila negatif 12, dia adalah kurang daripada kosong. Bila kurang daripada kosong, dia adalah titik maksimum. Okey, so kita try lagi yang satu lagi. Nombor tu 1 kan. So 6 1 tambah 6, so dapat 12. 12 ni lebih daripada kosong. Jadi ini adalah titik minimum. So negatif 329 ni adalah titik maksimum. Okey, negatif 1 negatif 3 ni adalah titik minimum. Okey.